Okay, untuk topik pada hari ni, okay, kalau yang minggu lepas kita lebih kepada dari segi pengenalan statistik lah, introduction to statistic. Okay, dari segi advantage dia, dari segi six problem solving, dari segi type of data, type of measurement scale. Kan? Dan sekali ni kita akan sambung untuk next chapter ni kita akan discuss untuk sampling methods and the central limit theorem. Okay. Jadi untuk learning objective ni ada learning outcome tu ada 7 lah. Okay, yang first explain why a sample is often the only feasible way to learn something about a population. Okay, jadi kalau untuk sampling ni, kita bila sebagai pengkaji, kalau kita sebagai pengkaji, kita mula-mula sekali kita nak identify problem. Okay, jadi katakanlah kita sebagai pengkaji student hendak buat kajian tentang online learning. Dan kita nak tahu dari segi persepsi pelajar terhadap kelas online yang sedang dijalankan sekarang ni lah. Okay, jadi bila kita nak buat kajian tentang online learning ni dan target population kita adalah daripada kalangan pelajar ataupun student, itu adalah population. Kalau katakanlah kita nak buat kajian hanya di UNIZA sahaja ataupun kita nak buat di peringkat Pantai Timur, universiti di Pantai Timur iaitu UMT, UNIZA, UMP dan sebagainya lah ataupun UMK. Okay, itu kita panggil target population. Jadi bila dalam target population ni selalunya banyaklah kan ramai. Selalunya katakanlah kalau di UNIZA sahaja ni pun hampir 10,000 pelajar. Maknanya kalau 10,000 pelajar tu adalah target population, jadi kita sebagai pengkaji ataupun researcher tak mampu kita nak collect data, nak dapatkan maklumat dari segi persepsi pelajar. Okey, bagaimanakah adakah anda boleh mengikuti kelas melalui online? Adakah anda suka dengan online kelas? Jadi dia ada pertanyaan-pertanyaan lah yang kita boleh tanya. Contohnya macam questionnaire yang awak buat sebelum ni lah. Ada yang edar questionnaire menggunakan SurveyMonkey. Ada yang buat questionnaire tu menggunakan Google Form. Okay, dan sebagainya. Jadi bila kita nak edar questionnaire seramai 10,000 orang pelajar iaitu populasi kita tu kita tak mampu dari segi masa, dari segi tenaga dan juga wang lah, wang ringgit. Sebab selalunya bila kita nak buat kajian ni mestilah kena mengikut dari segi kemampuan research itu sendirilah dari segi selalunya dari segi peruntukan kewangan. Kalau ada researcher yang ada duit geran, dia boleh guna peruntukan geran. Tapi peruntukan geran sekarang ni pun banyak yang terhad. Sebab sekarang ni kita dapat geran pun daripada kerajaan, daripada company-company besar. Cuma sekarang dengan keadaan pandemik sekarang ni mungkin ada yang kurang memberi peruntukan daripada biasalah. Selalunya kalau katakanlah geran sebelum ni kita boleh dapat 10,000. Tapi kali ni mungkin akan cut separuh jadi dapat RM5,000 sahajalah untuk kita buat kerja lapangan ataupun field work. Jadi bila researcher ni nak buat kerja lapangan untuk menggunakan 10,000 orang target populasi tu memang tak mampu. Jadi kita akan guna sampel. Sampel tu adalah a portion from the entire population. Hanya sebahagian sahaja yang kita akan gunakan untuk dibuat penyelidikan. Maknanya daripada 10,000 orang pelajar tu dengan menggunakan kaedah lah. Dia ada kaedah dari segi sample size calculation ataupun sample size determination untuk kita dapatkan berapakah bilangan sampel yang betul-betul boleh mewakili daripada 10,000 orang pelajar. Okay, target populasi. Kalau katakanlah 10,000 pelajar dan kita menggunakan kaedah tu, kaedah statistik mendapati hanya 384 sampel sahaja. Jadi, kita pun collect lah data untuk dapatkan 384. Tapi bila kita nak collect data 384 ni selalunya, kita akan print questionnaire tu lebih lah. Mungkin kita akan ambil dalam lingkungan 400 questionnaire. Jadi daripada 400 questionnaire itulah yang kita akan edar kepada pelajar dan kita akan dapat return balik berapa. Sebab walaupun kita edar 400 pelajar, belum tentu 400 questionnaire yang kita hantar kepada responden terpilih tu kita akan dapat balik return tu 400. Mungkin kita akan dapat dalam 385 ke. Okay, lepas tu kita tengok dari segi jawapan yang diberikan oleh responden. Okey, mungkin ada yang tak jawab, mungkin ada yang jawab jawab dalam keadaan tak serius lah. Jadi banyak missing value. Bila missing value tu maksudnya
banyak item-item soalan-soalan yang ditanya tu tak dijawab oleh responden. Jadi kalau ikutkan dari segi rules of the statistic, maknanya kita kena buanglah questionnaire tu. Sebab kalau boleh kita guna questionnaire tu adalah instrumen kita ataupun tool kita untuk kita dapatkan maklumat sebelum kita buat analisis. Sebabnya statistik ni, dia lebih kepada kuantitatif. Okay, kuantitatif ni maksudnya kita akan buat analisis. Okay, jadi bila kita nak buat analisis ni, dia sebenarnya bergantung kepada objektif kajian. Okay, tu yang sama juga dalam kes ni. Kalau kita nak belajar tentang chapter ni pun kena ada learning objective. Okay, sama juga dalam kajian. Bila mula-mula sekali kita nak problem, identify problem. Okay, lepas kita dah identify problem, ada. Barulah kita develop questionnaire. Okay. Tapi dalam questionnaire tu perlu ada objektif. Perlu ada boleh dikaitkan dengan objektif. Bukannya tiba-tiba nak buat kajian tentang online learning tapi questionnaire tu entah apa-apa. Berkaitan tentang makanan lah, Grab food lah, Shopee, jual tudung, tak berkaitan tak. Jadi sebab itulah dia kena ada purpose. Okay, purpose tu adalah objektif. Okey, itu kita akan guna sampel lah. Sampel ni lah yang betul-betul mewakili representative from the entire of the population lah. Okey, dan seterusnya learning outcome tu is the described methods to select a sample. Okey, jadi untuk sampling method ni dia ada beberapa jenis lah. Satu, dia panggil probability sampling. Yang kedua tu dia panggil non-probability sampling. Okey, jadi untuk probability sampling ni dia ada juga beberapa method dia. Okey, yang method tu kita panggil simple random sampling method, stratified sampling. Lepas tu ada cluster sampling, ada systematic. Okey, yang tu kita akan discuss lepas ni lah. Yang untuk non probability pun ada beberapa method. Okey. Dan seterusnya kita akan define sampling error. Okey, sampling error ni maksudnya kalau katakanlah kita buat kajian kita buat kajian ni dengan 400 sampel ni, adakah result yang kita ambil yang kita dapat daripada 400 sampel ni sama tak dengan konsisten tak dengan result yang kita guna 300 sampel. Okay, yang ni ada menggunakan formula lah sampling distribution nanti. Okay, cumanya saya nak bagi tahu awal lah untuk chapter yang sebelum ni dan semasa ni dia lebih kepada dari segi pembacaan lah. Lepas tu barulah ada pengiraan. Okay, sebab ada setengah daripada kita ni minat mengira je, tak minat membaca. Ada tu setengah tu minat membaca. Okay, jadi yang minat membaca tu masa ni lah. Yang kurang membaca tu, yang kurang minat tu boleh tunggulah untuk next chapter sambil awak tunggu buku yang saya bagi pada siapa itu? Nama Alia Okay. Kayaknya buku yang daripada Prof. Sabri juga ha. Sebab dalam buku ni pun saya dah tengok memang banyak jugalah yang berkaitan dengan DCI ni. Okay, dalam buku ni ada 10 chapter. Okay. Chapter yang kita tak belajarnya hanya satu chapter je, iaitu chapter 6. Two-way analysis of variance. Yang lain semua belajar. Okay, daripada buku tu. Dah lah dapat free. Okay. Okay, dan seterusnya. Okay, describe the sampling distribution. Yang ni ada formula nantilah. Okay, yang ni kita akan discuss sampai ni lah lot learning outcome tu sahaja. Okay, nak habiskan semua dalam satu hari ni tak mampu Okay. Okay, why sample the population? Okay, macam saya pernah bagi tahu tadi lah. Kita sekarang ni, kalau kita nak contact dengan whole population ni, dia dari segi masa tu memang kita tak mampu lah. Dari segi masa, dari segi cost, physical, okay, dari segi destructive nature tu, contohnya dari segi pandemik. Kalau sebelum ni, kita buat questionnaire dan kita boleh edar guna face-to-face approach. Tapi sekarang ni, kalau kita nak berhadapan dengan responder pun tak boleh kan. Jadi maknanya kita kena guna alternatif lain. Jadi bila kita nak guna platform lain untuk dapatkan data seperti yang kita nak tu mungkin agak sukar lah. Sebab itulah kalau kita nak dapatkan 10,000 orang untuk dibuat kajian, kena pula dengan keadaan COVID-19 macam sekarang dah kurang lah. Lagilah susah kita nak buat analisis. Kalau buat master ke PhD maknanya sampai bertahun-tahun tak selesai sebab nak dapatkan data. Okay, walaupun ikut pengalaman saya pun, even yang buat master pun sekarang ni walaupun nak dapatkan 400 responder hingga 500 responder pun,
boleh hampir satu semester untuk dapatkan data. Sebab kita nak dapatkan feedback daripada orang ni bukan senang. Okay, tapi sebab itulah kalau macam awak ni mungkin agak senang lah sebab kita ada akses guna sebagai tiket student untuk kita dapatkan data dalam kalangan student lah. Tapi kalau buat data melibatkan apa dari segi family ke, dari segi tourism research ke, dari segi management ke, maknanya kita nak dapat komitmen daripada responden tu bukan senang. Nak kena buat surat daripada pengesahan daripada majikan lagi, nak dapat kelulusan kebenaran keluar kampus lah, nak dapatkan kebenaran daripada responden tu untuk jawab sebab sekarang ni questionnaire tu dia kena confidential. Apa-apa maklumat yang kita minta daripada responden tu mestilah sulit. Tapi ada juga sesetengah responden ni dia tak percaya. Walaupun kita dah ikrar, okay, kita dah berikrar, okay, kita tak akan dedahkan apa-apa maklumat pun kepada umum selepas kita dapatkan data. Tapi ada jugalah responden ni dia dari segi faktor trust tu tak ada. Okay, jadi bila kita nak dapatkan maklumat tu sukarlah. Sebab itulah ada yang hantar data, yang hantar questionnaire dalam box tu, 200-300 questionnaire box dia post pada company sampai ke hari ni pun tak dapat dah dekat setahun. Ada jugalah. Kalau ikut daripada pengalaman lecturer yang lain pun memang ada lah. Okay, jadi kalau ada hadapi masalah macam tu, itu adalah perkara biasa. Okey, kalau kerja sebagai researcher nanti pun itulah yang awak akan alami lah. Dari segi kita nak dapatkan data tu yang susah. Nak buat analisis tu apa senangnya kita boleh buat analisis guna software SPSS, guna Excel. Okey, dia banyak. Yang tu kita boleh dapatkan, kalau saya boleh bagi yang bentuk crack lah, crack version. Tapi kalau hakikatnya bila kita nak beli yang original punya tu dengan harganya basic SPSS pun $4,000. $4,000 kalau tukar dengan convert dengan duit ringgit kita berapa tu? Dalam 12,000 kot tu. 12,000 hingga 15,000. Okay, yang tu mungkin kita tak mampu lah. Okay, jadi next adalah probability sampling. Okay, macam yang saya bagi tahu tadi, untuk sampling ni, sampling dia ada dua jenis kan yang saya bagi tahu tadi. Sampling ada dua jenis. Satu dia panggil probability. Probability. Satu lagi dia panggil non-probability. Okay. Untuk dalam kaedah statistik yang paling digalakkan, recommended, kita akan guna probability sampling over non-probability. Maknanya mana-mana kajian sangat lebih menggalakkan researcher tu untuk guna probability sampling. Jadi apakah elemen yang ada bawah probability sampling ni? Dia adalah beberapa metod macam saya sebut tadi lah. Satu dia panggil simple random sampling. Simple random sampling. Simple random. Lepas tu dia ada satu lagi dia panggil cluster sampling. Lepas tu ada systematic sampling. Systematic sampling. Lepas tu ada yang keempat stratified. Stratified sampling. Stratified sampling. Dan last kali yang kelima ni dia ada multi-stage sampling. Multi-stage sampling. Jadi untuk probability ni setakat hari ni kita ada 5 jenis. Kita ada simple random sampling, ada cluster, ada systematic, stratified dan multi-stage. Jadi untuk non-probability pun dia ada juga teknik dia, method dia. Dia ada yang first, yang biasa orang guna tu kita guna judgemental lah. Bukan, convenience sampling. Convenient sampling. Lepas tu ada judgemental sampling. Judgemental sampling. Lepas tu ada quota sampling. Lepas tu ada snowball. Snowball sampling. Lepas tu ada yang guna purposive sampling. Setakat 5 ni contoh dulu ni lah. Tapi kenapa ramai researcher yang menggalakkan kita guna probability berbanding non-probability? Satunya, probability ni, tengok. A probability sampling is a sample selected
such that each item or person in the population being studied has a known likelihood of being included in the sample. Maksudnya dari segi probability sampling ni selalunya melibatkan sampel yang dipilih tu adalah betul-betul mewakili daripada populasi ni. Okay, jadi relevan lah. Kalau kita nak betul-betul, katalah kita buat kajian tentang pelajar yang online kelas tadi, mestilah kita nak ambil sampel yang kita pilih tu betul-betul mewakili dari segi keputusan. Biarlah boleh representatif daripada populasi. Katakanlah kita nak buat kajian, adakah pelajar minat dengan online kelas? Takkanlah kita nak ambil beberapa sampel sahaja untuk dijadikan sampel. Contohnya, daripada 10,000 kita ambil 5 orang sahaja. Tu pun 5 orang kelas awak je awak ambil tu tak? Daripada kelas BBA RMT. Agak-agak dengan kelas BBA RMT tu boleh represent tak? Daripada keseluruhan universiti. Kalau FPP ni sahaja pun dah ada beberapa program dah. Mana belum lagi cukup untuk kita classify yang dia ni betul-betul representatif. Okey. Jadi kalau untuk non-probability sampling ni selalunya melibatkan sampel yang sangat sedikit. Maknanya kita akan ambil sampel untuk non-probability pun dalam antara 2 hingga 20. Okey, 2 hingga 20 sampel sahaja. Kalau buat kajian tentang Malaysia, takkanlah awak nak ambil sampel 5 orang sahaja untuk reflect dari segi keputusan tu. Sebab kalau boleh kita nak dapat keputusan tu yang betul-betul reliable, yang boleh dipercayai. Dari segi reliability tu lebih tinggilah berbanding daripada sampel yang sedikit. Tapi kalau untuk probability sampling ni selalunya melibatkan sampel yang lebih besar. Okay, tapi paling banyak pun dalam 400 sampel sahajalah. 400 sampel yang paling sedikit pun dalam 100. 100 sampel hingga 400. Tapi kalau yang untuk non-probability ni melibatkan sampel yang sangat sedikit. Okay, jadi sebab itulah dari segi effectiveness ni, probability tu lebih efektif lah. Dari segi result yang lebih reliable, lebih kita boleh dipercayai lah berbanding dengan non-probability. Okay, lagi satu, banyak metod-metod yang metod-metod contohnya regression analysis yang awak akan belajar nanti, regression analysis, ANOVA, t-test dan sebagainya hanya sesuai untuk sampling probability sahaja. Maknanya kalau metod-metod yang saya sebutkan tadi, yang regression, Pearson, correlation tu tak sesuai untuk non-probability sampling sebabnya metod tu memang dah diciptakan untuk probability sampling. Maknanya melibatkan sampel yang lebih besar lah berbanding dengan non-probability sampling. Okay, jadi ketepatan result dari segi konsistensi, kita nak dapatkan result betul-betul reliable tu, kita kena bergantung kepada probability sampling lah berbanding dengan non-probability sampling. Tapi bukanlah bermakna kita boleh katakan non-probability sampling tu memang tak boleh digunakan terus. Dia sebenarnya macam ni, kalau untuk non-probability sampling ni, ada beberapa kes tu kita boleh terima. Contohnya kalau bidang kajian yang melibatkan perubatan. Okay, kalau kajian melibatkan perubatan, you nak buat kajian apa, nak buat vaksin tak? Kalau nak buat vaksin, mestilah dia akan gunakan tikus ke, subjek tu tikus. Okay, tikus tu mungkin dah ambil tikus A, tikus B, tikus D. Katalah 4 subjek untuk disuntik dengan vaksin yang dibuat tu. Maknanya yang tu mungkinlah lebih sesuai untuk kita gunakan non-probability sampling. Okay. Okay, jadi untuk bidang yang berkaitan dengan medical ni, lebih sesuai lah untuk non-probability nak guna convenience ke, judgemental ke apa-apalah. Kalau contohnya judgemental ni selalunya kita nak gunakan pada responder kita ni VIP, golongan VIP. Kita nak jumpa nak buat kajian tentang datuk-datuk ke, data-data. Okay, yang ni boleh kita nak buat judgemental sampling. Okay, sebabnya datuk-datuk ni pun bukannya ramai lah. Ataupun kita nak buat kajian tentang golongan pembunuh ke. Sesuai lah untuk non-probability. Sebab nak cari sampel pembunuh ni bukan sedang ada. Kau nak mengaku dia bunuh. Masuk penjara, tahu tak? Okay, gitulah contohnya. Bukannya kita nak kata non-probability tak boleh guna terus. Tapi ada beberapa kes ni sesuai digunakan untuk non-probability. Okay. Yang untuk probability ni selalunya bidang social science macam kita lah. Bidang management ke, marketing ke, finance ke dan sebagainya ni sesuai lah untuk probability. Mana kita mudah untuk mendapatkan sampel.
Okay, berbanding daripada yang non-probability ni. Jadi, bila dah mudah untuk dapatkan sampel tu, sangatlah digalakkan untuk kita guna probability. Okay. Jadi, untuk yang simple random sampling ni, okay, yang ni saya sebutkan tadi lah. Simple random, systematic, stratified, cluster. Okay, simple random sampling. Okay, boleh tengok example ni. Okay, daripada ni, simple random sampling. Okay, a population consists, okay, 845 employees of Nitra industry. Okay, a sample of 52 employees is to be selected from that population. Okay, maknanya daripada 845 employee ni dekat Nitra industry ni, okay, dikatakan researcher ni lah, dia nak ambil hanya 52 responden sahaja daripada 845 untuk dijadikan sampel. Okay, jadi a more convenient method of selecting a random sampling is to use the identification number of each employee and a table of random sample such ni daripada appendix ni lah. Okay, yang value ni sebenarnya kita boleh ambil daripada buku statistical table lah, yang color red tu kalau ada tu, ataupun kita boleh ambil secara random. Okay, secara randomly. Okay, kita katakanlah kita dah ada senarai 845 pekerja dekat Nitra Industri. Kita nak 52 responden sahaja. Okey, kita pun ambil semua senarai nama tu, kita import dalam SPSS. Okay, ataupun dalam Excel. Okay, daripada software tersebut, kita pun akan minta software tu untuk run. Jadi akan run lah. Kita nak 52 sampel sahaja daripada 845 yang kita import tadi. Data yang kita import. Okay, jadi daripada software tu dia akan generate. Keluarkanlah nilai. Okay, katakanlah yang nilai daripada nombor sampel yang ketiga. Okay, lepas tu sampel yang ketujuh. Sampel ke yang 11. Sampel yang ke-15. Sampel ke 200 ke sampai lah maksimum tu 845 employees. Maknanya last kali tu kita tengok cukup tak dengan data yang kita ambil, 52 sampel. Okay, yang tu kita boleh guna daripada software lah. Tapi dalam case ni, yang example ni dia guna daripada table. A table of random number daripada appendix ni. Okay, yang appendix ni kalau siapa-siapa yang ada buku statistikal tu, dia adalah contoh, yang ni value yang keluar. Okay, macam ni dia starting point start scene ni. Dia adalah, dia ada cara dia daripada pembacaan lah. Ataupun, kalau katakanlah, awak nak buat research tentang shopping mall lah. Shopee apa dekat KTCC. Okay, awak pun tunggulah depan pintu pagar tu. Depan pintu masuk. Okay, depan pintu masuk. Okay. Anggaran customer satu hari tu dalam 1,000. Okay, jadi awak target nak dapatkan dalam 100 sampel sahaja. Jadi semasa awak tunggu tu, awak edar je responden setiap kali masuk. Okay, awak pun ada. Ada responden sekali dengan family, awak pun bagi satu. Lepas tu ada next respon aku bagi lagi. Bagi lagi. Sampailah cukup 100 sampel. Yang tu kita panggil simple random sampling juga. Okay, mana tak perlu kita melalui software SPSS yang saya sebutkan tadi lah. Ataupun kita gunanya appendix ni. Tapi kita terus collect data. Kita bagi je. Mana secara randomly. Tanpa mengetahui dari segi responder profile lah. Mana kita tak tahu. Kita terus edar je. Okay, cukup dah 100 sampel. Okay, yang tu kita panggil simple random sampling. Okey, yang ni example yang kita boleh guna Excel lah. Yang saya sebut ni, okay, yang ni boleh cara lah. Okey, yang seterusnya, systematic random sampling. Okey, dia guna example yang sama. Okey, ada 845 employee dekat Nitra. Dia nak 52 sampel. Okey, 52 sampel. Dia dah dapat dah senarai nama, list nama 845 ni. Okey, daripada 845 list nama yang dia ambil ni, katakanlah dia pun guna formula. Systematic random ni dia ada formula. Okay, S number of population N bahagi dengan N kecil ni. Okay, ini adalah number of population. Okay, yang ni adalah number of sample. Okay, kalau katakanlah number of sample ni, number of population. Population kita ada 1,000. Kita ada 1,000 contoh. Ni 1,000 populasi. Okay, 1,000. Bahagi dengan number of
N ni adalah number of sample. Okay, daripada ni, daripada statistik, okay, daripada statistical table ataupun daripada statistical sample size calculation tu, ia ada formula. Katakanlah kita perlukan hanya 100 sampel sahaja. Maknanya kalau 1000 bahagi dengan 100, kita akan dapat apa? Dapat 10 lah. Okey, dapat 10. Katakanlah. Okay, katakanlah bukan example yang ni. Okay, katakanlah bukan example yang ni. Okay, 10. Maksudnya, daripada 1000 populasi, kita nak cuma ada 100 sampel sahaja. Okey, jadi kita pun tengok dekat senaran nama yang kita ada. Katakanlah 1000 populasi tu kita ada senaran nama. Maknanya kita pun mula-mula sekali kita tick. Kita bagi questionnaire pada responden yang pertama. Okey, responden yang pertama kita ada. Okey, responden yang pertama pun jawab. Lepas tu 10. Ada selang 10 lah maksudnya. Maknanya responden yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11 ni tak dapat. Ke-11 baru dapat questionnaire. Okay, lepas tu kita repeat balik step yang sama. Responden yang ke-21, responden ke-31, 41. Sampailah last sekali kita akan dapat total responden tu bersama dengan 100. 10 yang dimasukkan di sini tu maksudnya 10 selang lah. Selang 10. Faham? Kalau katakanlah 845 ni kan. 845 ni adalah populasi. Okay, bahagi dengan 52 sampel. Berapa yang dia akan dapat sampel ni? Okay, sekarang ni dia 845 bahagi dengan 52 dia akan dapat dalam berapa ni? 16 eh. Okay, then select average 16. Berapa? 16.5? Tak dengar ni. 16.25. 16.25. Okey, maknanya kalau kita bunda tu boleh jadi 16 lah. Betul tak? 16.25 tu maknanya selang 16 tu barulah kita add questionnaire. Mana responden yang pertama ataupun boleh mula dengan yang pertama ataupun boleh mula responden yang ke-16 daripada senaran nama tu. Boleh lah. 16. Dah takkan nak cari 16.25 betul-betul memang tak ada lah. Responden 16.25 kan dah tu. Gitulah. Maknanya kita bunda dapat 16. Okey. Okey, yang tu senanglah. Mana sistematik antara banyak-banyak sampling, systematic random sampling sahajanya ada formula. Yang lain tu tak adalah, lebih kepada dari segi kita macam mana kita nak dapat nak approach dengan responden sahajalah. Okey, yang ni stratified sampling. Okay, a population is first divided into subgroup called strata. And a sample is selected from each stratum. Useful when a population can be clearly divided in groups based on some characteristic. Okay. Kalau tengok ni, tak berapa faham ni. Tak berapa faham tak? Okay, contohnya kelas program diploma. Okay, diploma ada berapa dekat FPP ni? Ada 7 kan? Ada DIA, DIM, DITR, DHRM, okay, dan sebagainya lah. Okey, jadi total populasi keseluruhan tu ada 300. Okey, 300 populasi student diploma FPP. Okey, daripada 300 tu kita pun nak ambil lah kata 350. Ya, 300 katalah 350. Kita nak ambil hanya setiap kelas kita nak ambil sampel tu hanya sebanyak berapa kita nak ambil? Katakanlah kita nak ambil 70 sahaja. 70 sampel. Daripada 350 populasi tu kita nak ambil 70 sampel sahaja. Maksudnya 70 sampel tu mestilah mempunyai nilai yang sama, ratio yang sama. Maknanya kalau DIA kena dah 10, DHRM 10, DITR 10, mana sampailah last kali kita cukup 70 sampel. Okay, itu yang dimaksudkan dengan stratify. Strata ni masuk dari segi group. Dan kita nak groupkan, okay, strata ni DIA, DIM, DITR gitulah. Mana kita nak pastikan jumlah bagi setiap program tu mestilah sama. Dia tak boleh, dia kena seimbang. Takkanlah kita nak buat kajian tentang online class, kita ambil kelas BBRMT sahaja. Tak nak ambil kelas lain. Tapi cerita pasal represent FPP tak logik langsung. Mana tak sesuai lah. Okey, manakala stratified random sampling ni dia lebih kepada keseimbangan. Kalau boleh biarlah seimbang bagi setiap grup yang dipilih. Okey, ataupun nak buat kajian mengikut jantina. Okey, 50 lelaki, 50 perempuan kena samalah.
Itu pun boleh. Okey, next adalah cluster sampling. Ni berapa lama ni? Oh, dekat setengah jam lah. Okey, cluster sampling. Cluster sampling ni maksudnya kita selalunya melibatkan di antara sampling ni, yang sampel yang paling senang, di antara sampling method yang paling senang kita nak guna adalah cluster sampling lah. Okay, contohnya macam ni. Awak nak buat kajian di Malaysia. Nak buat kajian persepsi rakyat Malaysia terhadap COVID-19 ni. Okey, jadi Malaysia ni terbahagi kepada 4 zon. Zon pantai timur, zon pantai barat, zon utara, zon selatan. Okey, jadi bila kita nak buat kajian yang melibatkan satu Malaysia, kita tak mampu nak pergi bagi setiap zon, bagi setiap region. Jadi kita pun pilih zon pantai timur sahaja untuk reflect the whole population. Okey, jadi yang itu adalah kita panggil cluster sampling. Sebabnya awak cuma edar questionnaire di Kelantan, di Terengganu dan Pahang sahaja untuk dapatkan data. Okey, jadi hanya satu zon sahaja yang mewakili bagi satu Malaysia. Itu kita bagi cluster sampling. Ataupun awak nak buat kajian di taman perumahan. Okay, di setiap taman perumahan tu ada 10 lorong. Lorong 1, lorong 2, lorong 3 sampailah lorong 10. Okay, setiap lorong tu ada rumah. Okay, awak nak edar questionnaire tu di setiap rumah. Okay, jadi awak tak mampu nak pergi ke setiap lorong, lorong 10. Mungkin sebab lorong 10 tu, lorong 9 tu ada anjing gila ke, ada orang gila ke, jadi tak mampu, jadi tak takut nak pergi edar questionnaire. Jadi awak pergilah lorong yang sebelah ni saja, kata lorong 1 hingga lorong 5 saja untuk awak dapatkan data. Okay, itu kita panggil cluster sampling. Maksudnya kita pilih, kita boleh, researcher boleh memilih mana-mana data responden untuk kita jadikan sampel. Okay, mana daripada lorong 10, daripada 10 lorong tu kita nak ambil lorong 1 hingga 3 sahaja. Okay, itu kita panggil cluster sampling lah. Okay, jadi sebab itulah dari segi ketepatan result antara dalam probability sampling itu cluster yang paling weak sebenarnya, paling ringan. Sebabnya dia kalau ikutkan kita kenalah pick secara randomly bagi setiap lorong-lorong Tapi untuk cluster sampling tu dia bukan tak boleh digunakan, cuma dari segi ketepatan tu kurang. Okey. Boleh? Okey, yang ni seterusnya. Okey. So, setengah jam ni saya tak suka ceramah panjang-panjang ni. Okey, habislah. Habislah sampai cluster sampling sajalah. Sampling error ni dia ada jadi calculation. Okey, okey. Tak apa. Okey, ujung. Okey. Sampling error kalau kita nak discuss hari ni takut tak sempat lah. Okey, jadi habis untuk hari ni.